Baik, seperti biasa lah ya. Seperti tahun-tahun sudah ya, bulan-bulan sudah satu kebiasaan tadi mengulas-ulas market ya. Semasa menurut kefahaman bentuk dan sifat yang ada apa di TBST lah ya. Dia tengok sifat saja, sifat-sifat market yang berulang ya. Walaupun market ni apa, kita dah tengok ya, dah berlaku, tapi kita melihat apa sifat-sifat yang berlaku tadi, bentuk-bentuk yang berulang tadi, yang mana sifat-sifat ni sebelum ni pun dah berpuluh-puluh kali, berulang-ulang kali dah berlaku ya, dan dia berlaku lagi. Jadi kita ulang apa sifat-sifat tadi, dan daripada sifat tadi dia memberikan arah ya, sifat jadi kita tengoklah, jadi sebenarnya benda ni dia orang pun tahu lah ya, sebab kita dah nama-namakan dia, dah nama-namakan dia dah. Ini mudahlah kita kenal ni apa ya. Cuma apalah tugas dia lah, ulas ya, refresh balik lah. Jadi kepada yang baru ya, belum paham dengan TBST ya, dia akan menjadi satu hairan ya. Apa ni cerita market yang dah berlaku, market yang berlaku kan. Kita nak tengok market yang akan berlaku, betul kan. Jadi kita bukan tengok market tapi kita tengok sifat, bentuk dan sifat market yang dah berulang-ulang berlaku dan akan datang pun berulang-ulang lagi ya. Begitu. So, bila dikatakan sifat ya, dia akan datang lagi dan lagi, berulang-ulang ya, bentuk ya. Baik. Jadi di sini inilah filosofi ya, TBST ya, mudah je ya. Baik, jika kita tengok market 17 November ya, pagi ya, sebelum tu hari Senin ya, jadi kita akan nampak satu trend perjalanan buying ya, daripada Jumaat. Tiba-tiba ni popular ya, TBST dengan tiba-tiba ya, sebab kita tak tahu apa yang berlaku di market ni, kita tak tahu. Tapi tiba-tiba tu maknanya satu isyarat kita nak tahu lah tu, nak terbentuk satu sifat buat doji jam 6 ya, 6 ke tu, jam 7 dia besar ya, dan paling cantik ni tiba-tiba dia sell kuat, sell tu lebih besar daripada candle buying ya. Ini kita panggil apa, kita dah ada nama ni ya. Ini kita dah ada nama ni, bukan Senin kita bagi nama, dah lama dah, tahun lepas lagi nama ya, TKU dominan ya. Apa dia? TKU dominan ya. Kenapa dominan? Yang sell tu kenapa dia lebih besar, kuat, dia nampak dia besar daripada candle perjalanan tadi tu. Sebaiknya ya, kita tunggu 1 jam dulu. Kalau dia turun maka akan follow ya, TKU dominan. Jadi itulah, dah ada benda semua, dah bertahun dah ni TKU ni, istilah ni datang lagi. Jadi itu yang kita nak tengok ya. Baik, yang kita faham TKU dominan adalah salah satu bentuk market HJ ya, maksud bentuk market yang kuat ya, satu bentuk market yang akan menggerakkan market ya. Maknanya kalau kuat ni biasanya lebih 100 pip lah ya, biasanya lah, exit part ya, 12, 13 ya, paling minimum je lah biasa begitu kan, lebih 100 pip lah ya, kuat lah.
Baik, kemudian tetapi market ni dia berlawanan dengan SG Laut Tenang Tab 1 pada 14 November ya. Baik, apa yang selalu sering berlaku ya untuk market kuat daripada penyelidikan adik ya. Dan di bulan 24 ya, hari ke 25 kita dekat 20 ya, 20 ke lebih 20 semua enjin dia ialah laut tenang ya, yang 3 jenis tu, laut tenang Tab 1, laut tenang untuk Z ya, dan laut tenang biasa SJ ya. Sebenarnya ada satu lagi laut tenang sideways dia, dia bentuk sideways saja. Maka tiba-tiba sideways 1-2 hari ya, agak besar. Tak, dia di situ-situ je lah maksudnya. Mana sudah nota dia, tadi nota dia. Mungkin kalau ada simpan. Tak apalah. Tapi lebih kurang begitulah ya. 15, 4, sudah tenang biasa, sudah tenang V. Mungkin 20 lah ya. Maknanya tak tahu berapa puluh persen tu. Encin dia market ni ialah. Jadi di situ kita buat satu kesimpulan ya, rumusan bahawa memang betul-betul market SSJ engine ini didominasi ya, mungkin 80-90% ya, dengan laut tenang ya, bentuk market laut tenang. Maknanya bentuk market lain tak boleh lawan laut tenang. Mudah je lah ya. Dia buat penyelidikan tu, penelitian tu ya, dia tak harap dah nak buat 1 tahun ke 2 tahun ya. Sekitar dari bulan Mei hingga bulan November ya. Nantilah dia nak tengok, dia ada masa nak tengok sampai bulan Januari lah tahun ni ya. 11 bulan lah. Cubalah nanti ya. Okay. Baik. Jadi bila kita tengok market ni ya, TQ dominan ya, dan memang betul ya, ini kuat bergerak ke arah sell ya, dia lawan. Jadi untuk market ini bergerak seterusnya untuk tukar arah ya, katakan ke arah sell ya, dia perlukan engine ya, maksudnya bentuk market laut tenang lah ya. Sama ada ya, sama ada ya, laut tenang Tab 1 ke laut tenang SSJ biasa ya, laut tenang V ke ya. Jadi apa yang berlaku ialah pada 18 November tu pagi ya, 17 November waktu pagi dia lah ya, pagi tengah malam tu, masa 18 November lah ya, berlaku laut tenang kat situ ya, 4 jam ya. Kalau kita perhatikan candle jam 4.32 yang 17 November ya, maksud adik kalau ikut tarikh hari bulan ya, 18 lah ya, pagi jam 4.321 ya, sebelum ada trend ya, jam 10 serba 12 sell ya, sell ya, jam 10 serba 12, jam 1, 2, 3, 4 tiba-tiba dia mengecil kat situ ya, 4 jam ya. 4 jam ni kalau tenang SJ lah ya, kalau tenang biasa 3 jam lah ya, lebih kurang ya, 2 jam 3 jam lah ya. 4 jam ni kita panggil dah kalau tenang SSJ ya. Tiba-tiba jam 5 dia keluar daripada beli arah ke situ ya, dan kita tengok ya, dia berada di bawah ya, di low ya, low. Dan kita tengok market ni daripada US Open dah memberi satu isyarat apa, dia tak boleh naik ya, dia tak naik, dia memanjang kat situ, dia memanjang kat situ ya. Kau perhatikanlah ya, market ni jam 5 petang ke 4 petang lebih kurang sell besar ya,
Lepas tu di situ-situ je lah ya. Baik, dia boleh tenang sikit, kemudian dia naik. Pagi tu ya, tengok perhatikan macam dia naik. Jam 6, 7 dia sell, jam 8 dia buat 3 candle. Di situ dah. Di situ sebenarnya ada point jam 9 nak masuk dah. Ya. Situ ada satu point. Tapi yang paling cantik sebenarnya market ni ialah bila dia dah mula tembus zone A. Dah mula tembus zone A ya, dengan 3 candle tu. Baik, market ni cantik dia tengok ya. Bila kan 3 candle ni kita dah belajar ya, itu sifat market untuk sambung arah ya. Laut tenang di bawah SSJ ada 3 candle sambung dia. Memang cantiklah gabungan ya, kita nampak 3 candle ni bukan baru ya, ini dah lama, ilmu lama je ni ya, dia berlaku lagi. Dan adik tengok cantik market ni ya, masuk bila dia tembus sedikit high zone A. Adik tengok, perhatikan 12,5 hari je dah, jam candle 12,5 hari dah mulai tembus zone high zone A. Jam 1 dia buat 3 candle, maknanya jam 2 kita ada peluang untuk buying kat situ ya. Ada signal kukuh kat situ jam 2 petang ya, 18 November ya. Dia fikir selepas 3 candle jam 2 kita boleh masuk ya market. Dia high zone dah tembus ya. Dan bila jam 2 lagi dia keluar situ ya, dia close pun dah di high zone A sudah ya, maka market lagi confirm ya. Jam 3, jam 4 dia buat doji ya. Jam 5 kena besar ya. Sebaiknya selepas doji kena besar kita close lah ya. Sebaiknya gitulah ya. Jika orang yang entry secara hari-hari lah ya. Kalau yang secara SS1 tu mungkin dia akan hold lah sebab ada SSJ kat situ kan. Jadi ada 2 lah ya. Hari-hari itu dia boleh close di candle besar. Baik, kemudian tiba jam 6 buat shadow ya, besar turun. Yang cantik marketnya apa? Jam 7 dia buat doji ya. Ini kita dah belajar. Bila ada doji, lepas doji ada candle besar lagi ya, keluar kat situ. Doji ni dah kita ulang-ulang sifat dia. Dia nak bagi tahu kita ya, 1-2 jam selepas itu market akan tukar, trend akan berakhir ya. Jadi kita nampak doji jam 7. Kita dah senyum dah ya. 8. Dan kemudian 3 jam ya. Tiba-tiba 9-10 malam dia buat tok tenang. Jadi dalam salah satu bentuk market retest yang paling popular ialah bila ada sideways trend ya, dia bergabung, tiba-tiba dia buat lot tenang 2 atau 3 jam ataupun lebih. Inilah satu bentuk market retest ya. Dan adik belum lagi muzakarah sekarang. Nanti tiba kepada masa dia, adik akan muzakarahkan beberapa bentuk market retest. Ada banyak jugalah ya bentuk-bentuk market retest ni yang popular lah ya, yang berulang-ulang lah yang kita ambil. Yang tak berulang-ulang itu kita abaikan lah ya. Itu style adik lah ya. Kalau yang tak berulang tu sekali-sekali tak payahlah ya. Yang menjadi sifat dia berulang-ulang, banyak contoh dia, baru kita ambil kan. Baru dia kukuh kan. Baik, jam 11 malam market keluar daripada, dan kita nampaklah bahawa sell, doji sell dan lot tenang tadi adalah bentuk market retest. Baik, bila dikatakan market repair, maka market akan terus ikut perjalanan awal ya. Baik ya. Baik, tengok ya. Tengok kepentingan kalau kita ini ada dah lama jugalah buat kajian mendalam tentang bentuk-bentuk market repair ni ya. Tapi memang besar manfaat dia. Besar manfaat dia bila kita faham market repair ni. Sebab market repair ni akan membantu kita
memudahkan kita untuk tahu arah market, arah perjalanan market. Masih tetap ikut arah awal ataupun tidak, dia akan putar arah, ya. Baik, yang bila kita berada di pagi, ya, tadi lah pagi jam 8 lah, ya. Saya pun sarapan lah. Jam 8 tu, dekat jam 8 tu ada makan-makan lah. Lepas tu dah 8.10 terkejut dia, tengok market. Cakap kawan, Allah market dah naik dah. Jadi pentingnya kalau kita trader ni, bagi adik lah, untuk TBST ni perlu ada jam, ya. Kalau ada jam tangan ke jam apa ke, 10 minit, 15 minit sebelum pertukaran jam 8, 9, 10 ni, kena tengok sebentar market, ya. Kena disiplinkan. Ya. Baik. Apa dia bentuk market repair kat situ, ya? Okey, begini, senang je ni. Ini bentuk yang kedua lah, ya. Sebenarnya yang pertama, ya. Antara itu yang kedua, yang ketiga tadi yang saya cakap sebelum tu. Bentuk market repair ni, ya lah. Kita tengok candle. Trend ada, ya. Satu lagi dikuatkan dengan persisnya ada, ya. Sebelum tu. Kemudian masa US Open pun ada dah repair, ya. Lepas tu dia sambut apa lagi perjalanan baiknya. Tiba-tiba tengok candle jam 5 pagi tu, yang sell tu. Jadi yang kadang candle sell satu tu, kalau kita perhatikan candle jam 5, ya, perhatikan candle jam 4 sebelum itu, yang akhir tu, ya, dia agak besar, ya. Nampak tak? Agak besar dia. Ini satu candle repair. Sebenarnya bila dia close kita tak tahu lagi, ya. Tapi dia perlu ada gabungan dia, dengan bentuk market laut tenang, ya. Ini salah satu lah, ya. Jadi bila bila berlaku tu, dia agak besar daripada candle buy sebelum tu, kemudian tiba-tiba dia laut tenang, ya. Biasa minimum 2 jam, ya. Kalau 3 jam, ya, 2-3 jam, kadang dia lebih, ya. Maknanya itu syarat awal market akan terus ke arah baik, ya. Macam tadi pun ada rasa dia sempat juga baik, ya. Bila dia tiba-tiba candle jam 6, 7, 8 dia kecil lagi, tiba-tiba jam 9 dia turun sell, ya. Masih dia turun 1.4 berapa tu, 46, 45 ke 44 tadi tu, alik pun baik. Baik, try lah, baik je lah. Gitu, ya. Sehingga dia naik lah, ya. Baik. Jadi di situ kepentingan kita faham bentuk market repairs, ya. Dan alhamdulillah kan market pun naik, ya. Jadi maknanya apa yang kita tengok yang daripada bentuk dan sifat ni, dia akan bagi arah yang berulang-ulang, ya. Kemudian dia tengok, perhati, ya, market ni berjaya keluar, market exit port, ya. Dia berjaya keluar daripada zone A pada jam 12 ke, ya. Ya, 12 dia buat dua rejection kat situ, ya. Satu jam 2 rejection di high zone A. Ini sifat yang apa? Sifat yang berulang, zone A dengan 2 rejection kat situ, ya. Kalau faham sebenarnya jam 10 dah masuk dah, ya. Tapi yang kukuh dia jam 2 lah dia tengok, ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2, ya. Jam 3, ya. Jam 3 kita masuk. Maknanya jam dah bagi arah awal lah, ya. Jam 1, jam 12, ya. Yang mana market ni dibagi arah jam 12 dah keluar pada high zone A, ya. Jam 1, jam 2, 2 rejection kat situ. Jelaslah market ni, ya. Yang high zone A 2 rejection ni perkara biasa, ya. Dah lama kita seperti 2 rejection, ya, market akan kuat. 3, 4, 5, ya. Kita dapat, kalau orang entry harian pun dapat dah banyak, kan. Ya. Baik, jadi okeylah. Kita tengok market ni bukan kita tengok saya saja. Kita dah tahu dah bentuk dia, nama dia apa, ya. Tapi dia datang lagi. Tak percaya, besok
Kalau ada Euless market besok, lusa, sama itu. Dah ada di TBST nama-nama dia. Cuba dia datang berulang-ulang kan. Dah ada nama TKU ke, Lot Tenang ke, dah ada tu 3 tender ke. Ya. Nanti dia buat juga 2 rejection lah, zone A lah, ya, market request lah, ya. Cuma kita tahu atau tidak, kita faham atau tidak kehadiran dia, ya. Semasa dia nak buat tu kita faham ke tidak. Bila dia jadi, dah jadi dah. Maknanya benda tu tak hidup lagi, tak ada dalam minda kita, ya. Tak ada dalam minda kita. Tak ada dalam minda kita. Jadi maknanya kita tak melukis lah, ya. Kita tak study lah. Kita nak trade saja. Jadi kalau kita tak study, tak nak kaji, latih tubi, tak buat, ya, memang tak wujud. Macam kita nak study exam lah. Kita tak ada dalam kaji buat. Tak ada buat nota, tak study. Dia masuk exam. Apa kita nak jawab? Tak ada dalam ingatan kita. Sama lah benda ni, ya. Sama lagi. Guna pengalaman dulu-dulu lah masa belajar, sama je, ya. Macam market sekarang, ya. Kalau kita tak study, kita pun tengok ke mana mungkin nak track ke tidak ke, ya. Kalau kita kata tak tahu, itu senang, bagus, ya. Tak faham, tak apalah, kan. Ya. Tengok market ni exit port agak risiko untuk kita lawan, kan. Walaupun ada peluang sell, kan. Kita nak cari peluang baik. Contoh begitu, ya. Kalau tak ada, tak apalah, tunggu besok lah, kan. Yang tadi dah hold lah, biarlah, kan. Contoh, kan, hold lah, kan. Market H1 kan, exit port SSJ lah, ya. Baiklah, okeylah, masa dah dekat, ya. Kita bagi laluan kepada Abang Mukram, ya, untuk teruskan muzakarah Goti, ya. Itu basic dia penting, ya. Basic H1, apa di H1 dan sebagainya tu, supaya you all faham daripada konsep dia, daripada definisi dia apa dia, ya. Begitu, ya. Okey, semua selamat malam, selamat bermuzakarah, ya. Kita manusia biasa, usaha kena luar biasa, ya. Mudah je, ya. Orang nak berjaya ni mudah. Bila bagi 2 market, orang bagi contoh 2 market, dia cari 20 market. Itu je. Ada tengok lah. Itu je sifat dia. Dia usaha dia lebih, ya. Keinginan dia tinggi sangat. Orang nak buat 2-3 market, dia nak buat 20 market, dia cari usaha. Faham, kan? Ini sifat orang. Inilah sifat ketara orang nak berjaya. Okay, selamat malam semua. 9.29 lah jam adik ni. Assalamualaikum. Jumpa lagi adik sayang, ya all semua. Okay, selamat bermuzakarah. HH1.